Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar penonton yang dirahmati Allah? Lama kita tak jumpa kan. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam Borak Warga Pondok. Okey. Susah sikit biasalah nak bernafas ni, payah sikit bila pakai mask ni, tapi bolehlah, kita boleh sembang-sembang Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kali ini kita nak kongsikan kepada penonton sekalian adalah solat bagi orang yang bisu dan pekak. Agak-agak orang bisu ni solat tak? Agak-agak orang pekak ni boleh solat kah? Apa yang menghalang mereka solat? Adakah solat mereka tak sah? Adakah solat mereka sah? Ataupun bagaimana sebenarnya? Sebab itu ilmu ni sangat mahal, tuan-puan dirahmati Allah, sangat luar biasa. Jadi view pun kena luar biasa lah, share pun kena luar biasa lah kan, like pun kena luar biasa lah, penonton yang dirahmati Allah. Baik, hari ini saya bersama seperti biasa bersama dengan Ustaz Izul. Sebentar tadi dah baca Al-Waqi'ah. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai Al-Waqi'ah Ustaz? Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Sekarang saya bersama dengan Ustaz, dan kali ini penonton yang dirahmati Allah, kita akan lakon sahabat kita ni akan menjadi salah seorang orang yang mula-mula nak pekak ke bisu dulu Ustaz? Nak jadi pekak ke bisu dulu? Tu pekak tu. Nak jadi orang pekak dulu. Jadi hukum bagaimana orang yang ada masalah pendengaran, pekak. Jadi adakah solatnya tidak sah? Bagaimana kalau dia pekak daripada kecil lagi? Contoh Ustaz solat. Jadi Ustaz Izul dia ada masalah pendengaran, contoh daripada lahir lagi. Jadi bagaimana hukum solat bagi orang yang pekak? Jadi kadang-kadang masalah yang selalu timbul, tuan-tuan dirahmati Allah. Yang pertama, dia tak adalah pekak totally, tetapi dia hanya tak dengar sedikit-sedikit je. Kalau dia belajar satu-satu bagi arahan, dia tak boleh dengar secara jelas sahaja, tapi dia boleh dengar sikit-sikit. Tetapi bila kita ajar dia Al-Fatihah, dia boleh dengar sikit-sikit dan dia boleh ikut, tapi tetap masih ada masalah dari sudut bacaan Al-Fatihah dia. Jadi bagi solat orang yang pekak daripada kecil seperti ini, tuan-tuan dirahmati Allah, jadi hukum dia boleh baca solat macam biasa, dan hukum dia yang menjadi persoalan pada setiap bacaan dia, kan setiap bacaan wajib bagi seseorang itu bila dia baca, dia dengar bacaan dia tersebut. Dia tak boleh buat macam orang bisu memang tak ada suara. Dia mesti baca Bismillahirrahmanirrahim, paling kurang dia sendiri dengar, tak perlu orang sebelah dengar, paling kurang dia sendiri yang dengar. Tetapi bila dia orang pekak, jadi kat situ ada keringanan bagi dia. Itu yang pertama. Mana kata dia boleh terus baca. Cuba baca Al-Fatihah Ustaz, takbir Ustaz, contoh. Allahu Akbar. Okey, dia dah baca takbir, tapi diri dia sendiri tak dengar sebenarnya, sebab ada masalah pendengaran. Jadi hukum dia masih sah dan ada keringanan bagi orang seperti ini. Satu. Macam mana Ustaz? Alif, view macam mana kau? Okey. Baru 140 orang. Tak boleh jadi ni. Jom kongsi lagi penonton yang dirahmati Allah. Okey, seterusnya. Okey, kalau masalah dia, sekarang dia ada masalah pendengaran. Jadi hukum bagi orang seperti ini, yang kedua apa yang dia perlu usahakan? Sekarang ni ada satu teknologi Ustaz, kan? Untuk teknologi kita panggil apa tu? Saya pun tak tahu, lupa pula. Dia ada alat untuk membantu pendengaran. Sebenarnya orang yang pekak, dia perlukan alat bantuan tu tadi untuk membantu dia untuk solat sebenarnya. Menjadi satu keperluan untuk dia berusaha. Makna kata perlu ada usaha di situ. Sebab hari ini dengan bantuan teknologi yang ada, dia dapat melakukan solat dengan sempurna. Okey, itu masalah orang yang pekak. Jadi dia boleh solat macam biasa, bahkan dia perlu berusaha cari jalan bagaimana mendapatkan alat tersebut untuk digunakan untuk membantu untuk sempurnakan solat dia. Okey, satu. Selesai untuk masalah orang yang pekak, penonton yang dirahmati Allah. Mari kita masuk dalam bab masalah orang yang solat tetapi dia bisu. Ni masalah sikit Ustaz. Agak-agak kalau Ustaz bisu, misalnya, contoh. Macam mana Ustaz nak baca Quran? Cuba Ustaz lakonkan seperti orang yang bisu solat. Okey, takbir macam mana Ustaz? Saya tengok sikit Ustaz. Kalau waktu takbir. Allahu Akbar. Tapi ada suara lagi Ustaz. Kalau orang bisu betul-betul macam mana? Jadi kita tak dengar suara. Jadi macam mana? Jadi bagaimana hukum orang seperti ini, tuan-tuan penonton yang dirahmati Allah, kalau mereka solat? Adakah
terbatal solatnya ataupun tak sah solatnya? Okey, jawapannya okey, saya tanya Ustaz. Ustaz Izul. Dah boleh sembang Ustaz. Okey, jangan jadi orang bisu dah. Okey, penonton dirahmati Allah, kalau masalah macam ni kan. Okey Ustaz, soalan yang pertama. Saya nak tanya, rukun solat ada berapa? Ada terbahagi kepada 3. berapa kategori? 3 kategori rukun ni. Semuanya 13 lah kan Ustaz? Okey, tapi dia terbahagi kepada 3. Yang pertama, qalbi, rukun fi'li dengan rukun qauli. Baik. Jadi masalah orang yang bisu ni, dia hanya tak dapat sempurnakan pada rukun qauli, rukun bacaan. Jadi rukun qaulian ni ada berapa? Ada berapa cabang? Yang pertama ada 5. Yang pertama apa Ustaz? Takbiratul ihram. Itu rukun yang pertama yang perlu diucapkan, rukun qauli ni. Yang kedua, Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Itu salah Ustaz. Ya, alhamdulillah, bismillah sampailah waladdallin. Okey, baik. Yang ketiga, yang wajib dibaca, rukun qauli ni, penonton yang dirahmati Allah. Yang ketiga apa dia? Iaitu baca tasyahud. Tasyahud macam mana Ustaz? At-tahiyyah. Ya, betul. Di dalam tasyahud tu Ada salawat. perlu baca salawat wajib. Dan yang terakhir adalah salam. Jadi 5 bacaan ini yang menjadi masalah bagi orang yang bisu. Jadi macam mana dia nak lakukannya dengan sempurna? Jadi para ulama, Imam Nawawi dan mazhab Imam Syafi'i memberi satu panduan. Bagi orang yang bisu ini cukup sekadar dia menggerakkan bibir. Jadi Ustaz kena buka sikit Ustaz. Jadi tak ada suara ni. Jadi fokus kita adalah bagi orang yang bisu, kita start daripada rukun qauli yang pertama, takbir Ustaz. Okey. Allah. Jadi suara tak ada. Jadi hanya gerakkan bibir. Okey. Kita fokus pada bibir Zul. Okey, takbir lagi sekali Ustaz. Okey, paling kurang dia menggerakkan bibir dia. Kalau Al-Fatihah Ustaz, tapi kalau orang normal dia baca macam ni tak sah solat, boleh batal. Tetapi bagi orang yang bisu hanya sekadar dia menggerakkan bibir. Lagi sekali Ustaz, baca Al-Fatihah. Itu contoh dia, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi mana ni penonton kita ni? Tak cukup ni 232 ni. Lagi. Okey, contoh lagi Ustaz. Tahiyat akhir. Okey, ini rukun seterusnya. Okey, tahiyat akhir. Jadi hanya sekadar menggerakkan bibir je Ustaz. Okey. Sebab dia boleh mendengar, dia boleh melihat. Jadi dengan pendengaran dia boleh belajar kalimah-kalimah membaca ketika membaca di dalam solat. Jadi orang-orang seperti ini dia perlukan kelas yang khas untuk mempelajari perkara-perkara ini, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan salam. Okey, last. Okey. Hanya sekadar menggerakkan bibir. Begitu penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, alhamdulillah. Ustaz, selesai Ustaz? Itulah perkongsian kita pada tengah hari ini, penonton yang dirahmati Allah. Moga-moga bermanfaat. Ustaz, ada apa-apa soalan lagi Ustaz? Kalau orang tanya, kalau orang bisu dengan gagap pula, dia apa? Dia tak sempurna 5 rukun tu, kira pahala dia kurang ke apa? Jadi orang yang ada masalah baik dari sudut pahala ni kita serahkan pada Allah lah. Janji dari sudut sahnya solat tu tadi Ustaz Izul, makna kata sempurna lah. Tapi mengikut kemampuan dia tu tadi bagi orang yang bisu ni. Tapi dia dapat pahala di sisi Allah, insya-Allah, amin. Kerana usaha dia tu tadi untuk sempurnakan solatnya walaupun atas kekurangan yang ada pada dirinya, tapi dia sempurnakan solatnya dengan cara yang baik. Walaupun sekadar dia menggerakkan bibirnya, insya-Allah moga-moga Allah sempurnakan pahala solat dia tu tadi. Lagi Ustaz, kalau yang gagap, orang gagap pun sama tuan-puan dirahmati Allah. Cuma Ustaz, orang yang bisu, orang yang pekak, orang yang buta, orang yang bisu, orang yang pekak, orang yang gagap ni, dia kekurangan yang dia tak boleh jadi adalah imam ataupun Bilal. Dia tak boleh lah. Kalau Bilal tu bagi orang yang pekak tu jaranglah kita tengok. Tapi selalunya
dikecualikanlah untuk jadi imam ataupun bilal. Selalunya orang yang akan jadi imam tu adalah orang yang sempurna. Sempurna dari sudut penglihatan, pendengaran, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi tu tadi Ustaz. Jadi ada lagi soalan Ustaz? Kalau solat untuk orang buta, Orang buta dia dia macam biasa. Jadi kita sebagai orang yang celik je lah, kena bantu dia untuk menunjukkan arah kiblat tu. Tu yang penting. Jangan kita permainkan gitu. Tolak ke tempat lain kan. Jadi itu masalah orang yang buta. Lagi? Ada lagi Ustaz? tak ada kot. Tak ada ya? Okey, baik. Penonton, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada petang ni. Berapa lip? Last? 200? Okey, cukup lah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.